bersama. Hubungi 019-9653-166 atau like Facebook Wildan Susu Kambing untuk info. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini. Jam pertama aspirasi bakal kita sajikan untuk sahabat pendengar, tak lain tak bukan program kita pagi-pagi Isnin ini. Kita ada Pesona di Zara. Di konti kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ustaz Amin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni siap-siap Abang Tuek dah sampai dah office. IKIM dah sampai dalam konti nak berkongsi dengan sahabat pendengar. Terima kasih banyak Ustaz hadir ke konti pada hari ini. Dan hari ini Ustaz akan bawakan, kalau minggu lepas Ustaz bawakan tentang Allah SWT dengan namanya Al-Khaliq. Kali ini kita berpindah pada rantaian yang seterusnya, iaitu Al-Bari'. Silakan Ustaz untuk awalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dalam Asmaul Husna, dan hari ini kita kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bari', iaitu Allah yang mengadakan, kan? Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan. Jadi pada pagi yang berbahagia ni kita nak kongsikan nama Allah Al-Bari' ni dan bagaimana penyelesaian masalah rumah tangga orang yang jenis terlalu fokus kepada kerja dia, sehingga kan kadang-kadang terlupa mengenai soal kekeluargaan. Ada kadang-kadang jenis orang yang dia terlalu fokus pada kerja dia, bagus tau. Tapi niat dia memang bagus. Aku kerja ni untuk keluarga, kan, untuk maknanya kebaikan keluarga. Jadi kalau dapat pendapatan yang banyak, maka banyaklah dapat dikongsikan dengan keluarga. Tapi oleh kerana terlalu fokus kepada kerja dia, maka dia terlupa pandang mengenai soal-soal perasaan isteri, anak-anak dan sebagainya. Jadi pada hari ini, bagi orang yang macam ini, kita nak tengok, kan, apakah penyelesaian daripada sudut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bari', Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengadakan. Jadi apabila kita menceritakan Allah Subhanahu wa taala mengadakan, Allah juga boleh mentiadakan, maka kita akan bicara daripada 5 sudut, daripada 5 sudut bagaimana Allah itu mengadakan dan Allah itu boleh juga mentiadakan. Yang pertamanya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan. Allah menciptakan manusia. Dan Allah menciptakan manusia, Allah memperkenalkan siapakah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita manusia dan Allah perkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, kan, ibu-ibu, ayah, kakak sekalian, adalah kitab yang detail memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah, tiada tuhan melainkan dia. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Mana yang maha agung, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha suci, kan? Jadi maknanya Allah memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia lahir-lahir dia tercari-cari, ada kuasa yang mau melindungi dia tercari-cari. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mengasihani, menceritakan siapa tu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita, kan. Sebab tu kita perlu sentiasa terus berusaha untuk mencari makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, sampai hati kita tiada bergantung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ubat bagi orang yang terlalu fokus kerja yang saya sebutkan tadi itu. Kadang-kadang kita merasakan fokus pada kerja itu memang bagus. Cuma kadang-kadang menyebabkan kita rasa bahawa kerja itu yang memberi kesenangan kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan dan mentiadakan, Allah Al-Bari', dia boleh memudahkan segala urusan kita dan dia juga boleh maknanya memberi jalan keluar bagi segala permasalahan-permasalahan. Selain daripada kita fokus kepada kerja kita semata-mata, kita naklah juga fokus kepada meningkatkan tauhid, makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Kita nanti boleh baca, kita boleh semak surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dia juga tercari-cari siapa Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mendapat wahyu. Dia tengok kaum dia menyembah patung, dia kata tak kena ni.
Maka dia pun melihat bulan, oh barangkali ni Tuhan. Ketika bulan hilang, tak mungkin Tuhan boleh hilang. Nampak matahari, hadhi akbar, ini lebih besar lagi. Tapi ketika matahari hilang pada waktu malam, ini bukan Tuhan ni. Sampai dikata, kalaulah Tuhan sebenar tidak memberi hidayah, aku jadi orang yang sesat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup kita ni, fokus kerja bagus, tapi jangan lupa terlalu fokus kerja sampai kita melupakan tanggungjawab kita soal nafkah, soal perasaan, soal kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Kerana itu semua penting dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Jadi yang pertamanya, Allah Al-Bari, Allah mengadakan manusia dan Allah memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kemudian yang keduanya, ibu-ibu, ayah, mama, kakak, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Bari, Allah yang mengadakan. Allah menciptakan kita dan Allah menunjukkan cara-cara bagaimana mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjukkan cara bagaimana nak berbuat baik. Kan? Dan kita ni dalam berbuat baik, kita tak perlu tercari-cari macam mana kaedah buat baik. Sebab semuanya telah diciptakan dalam agama. Kita tercari-cari macam mana kita nak sayangkan isteri. Oh, barangkali sayangkan isteri, kita muakan dia, muakan, kita ikutkan dia, kita perajar dia, kita manjakan dia semata-mata. Sebab itu mungkin cara nak sayang isteri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, bagaimana cara menyayangi keluarga. Tak perlu tercari-cari kaedah dia. Disebut sayangi isteri, maka kita nak didik dia, nasihat dia, kan? Berlembat lembut dengan dia. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu hidup dengan cara yang baik dengan dia. Kita tak perlu tercari-cari. Takrifan baik itu maksudnya dijelaskan hadis Nabi SAW. Tahadu tahabu, berhadiahlah kamu contohnya. Bagi nasihat-nasihat yang baik. Kata dalam hadis Nabi, orang perempuan ini ibarat tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan dia bengkok, kalau dikasari dia akan patah. Tak perlu tercari-cari. Kita ikut apa yang disebut Nabi SAW. Kalau kita tercari-cari, habis umur kita tak jumpa. Macam mana cara nak romantik kan? Kita muakan, kita ikutkan saja. Padahal mengikutkan semata-mata tidak memberi kebaikan juga. Sampai kita ikutkan mungkin kemahuan-kemahuan yang mungkin negatif ataupun mungkin nak mengikutkan dia semata-mata negatif dan sebagainya, sampai dia tak nak balik kampung, balik rumah mak kita, bergaduh dengan mak kita contohnya, kita pun ikutkan dia, maka tak boleh. Maksudnya Allah tu tunjukkan, Allah Al-Bari menunjukkan cara macam mana nak berbuat baik, kan? Contoh macam kita bekerja hari ini, bagi orang yang fokus kerja macam mana saya sebut tadi kan, Allah tunjukkan cara, ya kerja tu bagus, tapi bagi isteri kamu ada hak dia, bagi anak kamu ada hak dia. Bukan semata-mata bagi diri kamu untuk kerja, dah ada hak dia. Hak daripada sudut apa? Hak daripada sudut nafkah, hak daripada sudut perasaan, hak daripada sudut masa, kan? Hak daripada sudut tanggungjawab perlu ditunaikan. Dia tidak berkaitan dengan fokus kerja semata-mata, kan? Allah tunjukkan cara berbuat baik. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan macam mana cara beramal. Sebab manusia ni, ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia berfikir dengan cara dia sebagai seorang manusia, kan? Sedangkan Allah menyuruh sebagai cara Allah yang menciptakan kita. Allah tahu cara dia. Macam mana kita nak berbuat baik dengan suami contohnya, terutamanya bagi ibu, akak-akak yang memang suami tu menguji kita. So kita kata, alamak, daripada kita baik aku fokus kerja lah, kan? Contohnya kan, nak lari daripada itu, daripada itu masalah. Daripada masalah itu, kan? Terutamanya kalau kita diuji dengan suami macam-macam hal, sabar kak, sabar. Buat PL je Ustaz. buat hal dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memang kita diuji dengan berbagai-bagai sudut. Cuma kadang-kadang bukan tak maknanya kita daripada suami, tapi Allah bagi kita rezeki kelebihan di sudut lain. Orang lain suaminya okey, tapi di sudut ke benda-benda lain pula diuji. Allah tunjukkan cara berbuat baik, kan? Jadi hidup kita ni macam kita menjawab ujian, tau. Maksudnya hidup kita adalah ujian, kita menjawab peperiksaan, kan? Okey, hari ni suami buat hal A, boykot, B, sabar dan memaafkan serta tegur dia, okay? C, buat tak tahu kat dia. Okay? Dan dia bukan jawapannya bukan di kertas, jawapannya perbuatan kita dan dinilai oleh malaikat kanan kiri. Malaikat akan tik, okey, oh lulus, kan?
Ui, ada benda tak berapa lulus ni. Okey. Jawapan kemudian next punya soalan pula. Allah tunjukkan cara untuk kita ikut. Sebab tu tingkat kala ilmu bagi ibu akak-akak ayah-ayah saya sekalian kan. Kalau kita kadang-kadang terlari fokus apa itu membina keluarga yang bahagia, baliklah kepada ilmu macam mana ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan. Dalam kehidupan Nabi itu bagaimana Nabi berkeluarga. InsyaAllah. Itu baru pertama tahu tu. Kita ada lagi dan insyaAllah kita akan kongsikan selepas ini. Betul Ustaz kan, semua perkara berlaku dengan izin Allah SWT. Tapinya tak semua perkara dengan redha Allah Ustaz kan, walaupun Allah izinkan dia berlaku. Jadi kita kena belajar dan belajar. Nak belajar macam mana, kena dengarlah Pesona di Zara selalu insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz, dan kita akan berhenti rehat seketika. Untuk sahabat-sahabat sebarang komentar, maklum balas dan sebagainya, boleh saja kongsikan di FB IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-29004004. Rakan kita daripada Indonesia dan Singapura pun turut serta Ustaz. Terima kasih banyak. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم Siaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan kita bersama Menerusi Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti. Kita ada rangkaian Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga, berpindah untuk nama Al-Bari yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 perkara yang Allah boleh adakan dan ada 5 perkara yang Allah boleh tak adakan pun Ustaz kan. Dan insya-Allah kita akan kongsikan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Ramai Ustaz rupanya sahabat-sahabat kita yang kaum Adam ni mengadu tentang isteri-isteri yang workaholic macam mana pula Ustaz.
Ya, Ada seorang tanya macam mana ni Ustaz, sahabat kita ni. Ni contoh soalan Ustaz ya. Daripada sahabat kita di WhatsApp. Kita nak raikan kejap dulu. Daripada Aziz dari Sungai Petani kata, saya ada soalan Ustaz. Macam mana nak uruskan emosi isteri yang bersikap dominan Ustaz? Masya Allah. Doa dan sebagainya kalau boleh diamalkan. Itu nanti Ustaz akan jawabkan. Kita sambung lagi Ustaz. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Okey, rupanya fokus kerja ni memang ada masalah begitu. Kita selesaikan dengan nama Allah Al-Bari ni ya, iaitu Allah yang mengadakan. So kita bincangkan dari 5 sudut. Yang pertama kita dah bincang tadi Allah mengadakan, Allah memperkenalkan siapa Allah. Lepas tu hidup kita ni penting sangat untuk kita mencari makrifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tak kenal, kita akan fokus tentang diri kita manusia semata-mata. Sedangkan kita ni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya Allah tunjukkan cara berbuat baik. Macam mana cara berbuat baik? Kan? Maknanya cara berbuat baik kepada mana manusia ataupun orang sekeliling kita tu, kaedah berbuat baik macam mana. Ada orang kadang-kadang dia nak buat baik tapi salah cara. Kan? Ada hari ni dia kata, Ustaz, saya nak supaya isteri saya sedar Ustaz, saya tak nak bagi nafkah dekat dia contohnya. Dia nak buat baik dengan cara dia berfikir. Cara tak betul. Cara tak betul. Jadi dia tercari. Jadi balik pada apa yang diajar oleh Allah dan ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita maknanya jelas cara berbaik-baik tu macam mana. Okey, yang ketiganya, apabila bicara nama Allah Al-Bari, ibu-ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan nanti sampai satu masa semua makhluk apa yang ada di muka bumi ini akan binasa. Tak adalah sekuat mana pun kita bekerja, apabila tidak dibawa sebagai ladang untuk beramal, maka dia akan habis di dunia ini saja. Kan? Iaitu ketika berlakunya hari kiamat, ketika Israfil meniupkan sangkakala hari kiamat. Dia tiupkan sangkakala hari kiamat, maka bumi ini akan hancur semua. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, kan? Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, hari kiamat ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dua. Kita semua ni akan melalui dua jenis hari kiamat. Satu dipanggil kiamat kecil. Satu dipanggil kiamat besar. Kiamat kecil ni apa? Kematian. Kan? Kiamat kecil itu kematian. Jadi hari ini kita melihat saudara kita, kawan kita, orang sekeliling kita kan meninggal. Tiba-tiba ada accident lah, tiba-tiba ada diuji itu dan sebagainya kan. Tiba-tiba tak ada. Mati ni datang, dia bukan bertanda tau. Saya kan kat ibu-ibu ayah saya sekalian kan, ini 1 April ini minggu depan ni ulang tahun sempena saya accident tahun lepas. Setahun dah Ustaz? Setahun dah. Macam celik. Saya kena April 8 bulan kan. Maknanya saya fikir balik, ya Allah kan, accident yang saya maknanya jadi pada saya tu dia bukan kecil tau. Bayangkan saya tengah bawa kereta, bas terbabas masuk ke jalan kita ni. Betul. Kan? Maknanya bukan salah kita bawa jalan kita biasa, dia terbabas kat bahu jalan. Tiba-tiba panik, dia tarik balik, kena dekat dekat saya dan 2 kereta lagi belakang. Yang tepat tu kat saya, kalau ikut hukum akal dah tak ada lah setahun Kalau tidak kan arwah tu baik. Kalau tidak kan pasal disari arwah tu baik. Makanya kan tidak. Saya fikir balik, masya-Allah kan. Sehebat mana ke, sefokus mana kita kerja, kalau kita terlupa benda ini, itu yang Allah sebut dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak harta melalaikan kamu, tiba-tiba kamu disentap untuk ke kubur. Kita tak sedar tiba-tiba sampai ke kubur, kita tak sedar. Ini saya fikir setahun dah. Kalau itu tak ada kan, dah setahun dah kan. Dah dekat kubur dah setahun dah, masya-Allah kan. Saya patah 3 kan, tulang rusuk 2 kan. Tapi saya nak kongsi satu benda. Memang ketika dalam perjalanan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, takdir kena tak kena. Tapi nak ceritanya kan, saya menyaksikan ketika saya dalam perjalanan aksiden tu, memang saya tengah baca selawat Nabi. Dan selawat yang saya baca tu selawat Asma'un Nabi tu. Memang tengah baca. Takdir kena tak kena. Tapi kita belakang ICU.
Kan? Zon merah. Saya dengan Zal, kereta pertama kena zon kuning je. Patah tapi taklah maknanya sampai ICU kan. Orang lain sampai berat macam itu. Tak tahulah meninggal ke apa ke sebab tak jumpa dah lepas tu. Kan kalau mudah-mudahan Allah semua rahmati kita semua. Tapi nak ceritanya tak kena tapi selawat itu memberi kebaikan. Saya lihat lah maknanya keajaiban bagian selawat itu kan. Kesejahteraan itu. Jadi kiamat ada dua bentuk. Satu kiamat kecil. Kiamat kecil semua kita kena. Semua kena. Apa dia mati. Dan yang keduanya kiamat besar. Kiamat besar ni bila sangkakala itu ditiupkan. Itu bila wallahu alam. Kan tanda-tanda kecil banyak dah berlaku. 10 tanda besar saja belum lagi. Keluar Dajjal, keluar Imam Mahdi, keluar Nabi Isa dan sebagainya belum lagi. Kan? Jadi baru-baru ni bulan Februari baru ni ada satu peristiwa besar berlaku. Apa dia? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi dia tawan balik Baitul Maqdis daripada tentera salib, ijtihad ulama waktu tu tutup satu pintu. Nama pintu tu pintu Babur Rahmah ataupun Mesigit Babur Rahmah. Dan ijtihad ulama waktu tu, ni 1000 tahun lepas tau. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya tawan kembali Baitul Maqdis pada 1187 Masihi. Ijtihad ulama waktu tu tutup satu pintu. Pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya kelahiran Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Tapi pada Februari baru ini, orang Arab Palestin, ulama-ulama di sana berijtihad, bermula mau buka pintu Babur Rahmah tu. Februari baru ni. Itu jadi ketegangan di Palestin. Jemaah saya ada di sana sekarang. Dan waktu tu pernah ada juga memang berlaku ketegangan sebab orang Arab nak buka, orang Yahudi tak bagi buka sebab orang Yahudi pun tak, dia percaya juga pada perkhabar-perkhabar gaib ni. Jadi orang Islam sedang mula buka daripada bahagian dalam pintu Babur Rahman. Orang Yahudi tak bagi buka untuk bahagian luar. Kan? Jadi mana fokus kita cerita adalah bagaimana tanda-tanda kecil banyak dah, tanda-tanda besar belum lagi. Kan? Tapi nak ceritanya hidup kita ni lah. Bagi ibu akak-akak yang fokus pada kerja, kita kena ingat juga fokus kerja sangat bagus. Tapi jangan lupa juga fokus kepada akhirat kita. Kita ada keluarga kita. Bagaimana keluarga kita tu sebagai ladang amalan untuk kita buat benda-benda yang baik itu. Okey. Kemudian yang keempatnya iaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Bari, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan. Yang keempatnya setelah besok hari kiamat semua telah tidak ada. Yang keempatnya Allah menghidupkan kembali. Itu bermulanya fasa hari kiamat, iaitu ketika bermulanya fasa hari akhirat ketika manusia dihamburkan di padang mahsyar. Kan? Allah sebut yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia dihamburkan seperti kelkatu yang berterbangan. Maksud kelkatu, negara kita ada kelkatu. Jadi kita boleh tengok contoh dia. Kelkatu ni kalau hujan tiba-tiba sarangnya pecah, kelkatu tu mana nak pergi? Dia menghurungi lampu tapi dia tak tahu mana nak pergi. Kan? Maknanya dia menghurungi lampu, berlaga sama sendiri. Akhirnya penat dia, ada yang tertanggal sayap dia, berusaha terbang dengan sayap sebelah saja. Keletihan, mati dia. Kan? Macam tu manusia ketika di padang mahsyar, ke depan tak tahu mana nak pergi, tak tahu mana tuju depan, belakang tak tahu mana pangkal, kanan tak tahu mana dia arah, kiri tak tahu mana nak pergi. Tak tahu ke mana. Semua manusia, ke mana ni? Itu pada mahsyar. Kan? Jadi bibi kakak tuan-tuan sekalian, beruntunglah orang yang bersama keluarganya berada dalam lindungan arash Allah Subhanahu wa taala. Lindungan arash Allah Subhanahu wa taala ni kan ada 7 hadis Nabi kan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. 7 maknanya golongan yang akan dilindungi di bawah arash Allah Subhanahu wa taala yang tiada perlindungan. Mereka perlindungan daripadanya. Antaranya adalah orang yang berkasih sayang kerana Allah. Kita nak cari dalam keluarga kita ni paling kurang aku sayang isteri kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ada perangai dia masing-masing, tapi berilah aku kesabaran ya Allah untuk didik dia. Sebab aku sayang kerana Engkau Tuhan. Kita sayang bukan sebab dia semata-mata. Kalau dengan sebab dia semata-mata, dia mungkin akan mengecewakan kita. Kita sayang suami kita, mungkin hari ini ibu akak-akak berulang-ulang kali dilukakan.
dicederakan hatinya. Alah. Diremukkan berulang-ulang kali, Kak. Tapi hari ni ya Allah, aku sebenarnya sayang pada keluarga ni bukan sebab dia itu Tuhan. Kalau dia itu lama aku nak cekik aku rasa dengan. Tapi tak Tuhan. Sebab berkeluarga ini adalah ladang untuk berkasih sayang. Aku nak sayang keluarga aku kerana Engkau perintahkan untuk menyayanginya. Jadi kan kita lebih lega hati kita kan, terubat benda tu kan. Sebab salah satu golongan yang akan dilindungi di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang maknanya maknanya berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia. Allah Al-Bari, dia mengadakan balik. So ibu-ibu kakak yang fokus kerja kan, dengan ni sangat bagus ya. Al-Bari dia boleh mengubat kita. Oh, ada benda, maknanya wali zaujiha haqqun, bagi isteri kamu, bagi pasang ada hak dia. Bagi anak kamu ada hak, bagi diri kamu juga ada hak kamu. Tunaikan hak-hak dia kan. Jadi maknanya supaya kita faham, fokus-fokus kita dan kehidupan, ada fokus kita dalam kehidupan kita, bukan semata-mata untuk dunia ini. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah Al-Bari. Allah Al-Bari yang kelimanya, Allah mengadakan penilaian amalan. Penilaian amalan ini untuk Allah melihat mana di antara kita yang taat. Kan? Sebenarnya bukan amalan itu, tapi usaha untuk amalan itu. Ada orang kadang-kadang susah untuk buat amalan kan? Tapi Allah nak tengok macam mana usaha dia bermujahadah untuk dia berbuat amalan kan? Kadang-kadang amalan Allah rezekikan kita mudah buat. Kita jenis orang yang mudah puasa, okey. Kita jenis orang yang mudah mudah bersedekah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mentaati suami itu adalah benda yang susah nak buat kadang-kadang. Allah bukan nak tengok mentaati itu berjaya ataupun tidak, tapi usaha itu. Usaha, ya Allah tolonglah jadikanlah aku isteri yang solehah ya Allah. Tengah-tengah doa suami panggil mama, ambilkan kain, mak sibuk je lah. Orang tengah doa je isteri solehah, kacau je. Tak ada waktu lain agaknya. Ya Allah, ini gagal lagi ya Allah kan. Gagal soal lain bu, tapi Allah nak tahu usaha tu. Jadi hari ni ya Allah, gagal aku Tuhan. Usaha lagi. Yalah, lama-lama berjaya. Kan? Janji ada permulaan usaha, ya Allah bantulah Tuhan, ya Allah. Ada permulaan usaha. Tapi kalau tak ada macam mana? Kan? Permulaan tak ada. Tapi itu yang kita nak. Kan? Allah nak tahu usaha itu sebenarnya. Sebab Allah sebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Jadi bagi permasalahan rumah tangga, orang yang fokus pada kerja, alhamdulillah sangat bagus. Bukan kita kata dah berhenti, jangan. Tak, fokus kerja bagus. Tapi kita perbesarkan minda kita dan hati kita pada fokus kerja tu. Katakan kita fokus kerja 100% untuk hidup kita kan. Terlupa pada keluarga, bukan kita kurangkan 80%, tak. Kita besarkan hati kita jadi 200%. Kita kena buat usahakan je macam tu. Usahakan. Jadi maknanya kita punya fokus kerja kita 100%. Aku tak kira lah keluarga apa semua, aku tak kira. Aku fokus kerja sebab kalau aku kerja bagus-bagus, dapat bawa balik keuangan yang bagus, mana keluarga pun senang, gitu kan. 100%. Kita buat tak tahu isi punya perasaan apa, buat tak tahu. Bukan kita kurangkan 80%, tak. Besarkan hati kita jadi 150% ataupun 200% yang ada bahagian untuk keluarga tu. Bukan kurangkan, bukan besarkan portion kita tu. Macam mana cara besarkan? Zikirkan Allah Al-Bari banyak-banyak. Ya Allah Al-Bari. Mana ya Allah Al-Bari, ya Allah bantulah Tuhan. Engkau yang mengadakan. Engkau yang mengadakan masa milik Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak ada masa lah kerja. Allah kalau nak bagi, ada masa insya-Allah. Kan? Kita rasa macam macam tak ada masa lah kan. Kita tengok ulama-ulama terdahulu kan, ada barakah masa tu, sibuk berdakwah, sibuk mengarang, sibuk, mana ada masa untuk keluarga pun ada juga. Anak dia anak soleh-solehah, dididik dengan tangan dia. Kan? Maknanya ada masa. Sebab yang beri peluang dan masa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Zikirkan banyak-banyak bagi kita terlalu fokus kerja. Bagaimana nama Allah Al-Bari ini dapat menjadi ubat kepada kita untuk membesarkan lagi, bukan kurangkan. Fokus kerja 100%, bagus dah. Langsung tak fikir pasal keluarga. Alhamdulillah, kita orang yang ada attitude, fokus mana. Jadi zikir Allah Al-Bari, ya Allah, bantu aku untuk besarkan minda dan hati aku jadi 200%. Ini
selalu Jadi- jadi Ustaz benda lain tau Ustaz. Kahwin je besar badan, bukan besar hati. besar hati, besarkan hati, besarkan minda kan. Masya Jadi maknanya kerja tu tak sama tak kurang, tapi ada juga pada keluarga kan. Sebab benda-benda berbuat baik bakti keluarga tetap diberi pahala dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kan kita bila kata berkeluarga, dia akan menyempurnakan agama Ustaz kan, dengan cara-cara beginilah insya-Allah. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesiapan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM setia menemani perjalanan anda dengan juara. Meneruskan lagi pertemuan menerusi Pesona di Zara bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga, kita bawakan nama Al-Bari, Allah Subhanahu Taala. Terima kasih banyak Ustaz. Dan untuk anda rakan pendengar yang nak ke pesta buku, boleh saja sebab anda boleh dapatkan buku Ustaz. Apa tajuk buku Ustaz? Buku Ustaz Golden Rule Ustaz Muhammad untuk keluarga, kebahagiaan suami isteri. Anda boleh cari di booth IKIM di
Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PWTC. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah. Jadi Biba kat tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Jadi mana Allah Al-Bari, Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan dan mentiadakan. Dalam kehidupan kita, kalau kita ni jenis orang yang fokus semata-mata kepada kerja, kadang-kadang menyebabkan kita terlupa hak-hak berkaitan dengan isteri, berkaitan dengan anak-anak dan berkaitan diri sendiri kadang-kadang. Ada orang kadang-kadang sibuk bekerja lupa hak diri sendiri. Diri sendiri pun lupa. Diri sendiri pun lupa. Kadang-kadang ada orang yang terlalu kadang-kadang fokus pada kerja, bagi pada keluarga, dia diri sendiri pun lupa kadang-kadang. Kesihatan diri sendiri pun lupa. Jadi Allah Al-Bari kita cerita bagaimana sebenarnya menjaga benda-benda begitu juga mendatangkan pahala diri kita, keluarga kita, isteri kita dan sebagainya. Dan fokus kita biarlah fokus kepada apa yang ada di sekeliling kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita bagaimana cara nak berbuat baik bersama diri kita dan orang sekeliling kita, insya-Allah. Kita berkongsi perkongsian soalan yang diajukan kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah. Tadi soalan daripada sahabat kita ni, Aziz dari Sungai Petani Ustaz. Macam mana nak uruskan emosi dengan isteri yang bersikap dominan? Ada tak amalan-amalan doa yang boleh kita amalkan, Ustaz? Okey. Dominan ni dia adalah watak. Watak. Dan kebetulan, kalau anda kata isteri tu jenis orang wataknya dominan dan kita pula watak yang kurang dominan, kita tak boleh nak buat dominan. Sebab itu bukan watak kita. Betul. Kalau kita buat dominan, dia jadi macam kekok. Dan lebih-lebih lagi dia akan jadi macam tak realistik. Lebih-lebih lagi orang akan menyampah tengok. Sebab itu bukan watak kita. Ada orang memang wataknya dominan. Dan kalau kita perhatikan, kenapa kita ni, daripada apa yang abang ni cerita, kenapa kita waktu tu kahwin dengan isteri kita? Sebab memang kadang-kadang orang yang watak dia kurang dominan, dia walaupun dia lelaki, dia rasa macam lebih selesa dan selamat dengan isteri yang memang okey, ada dominan, dia rasa selamat. Boleh uruskan kan, ada orang nak uruskan dia. Tapi kelemahan dia adalah kalau terlalu dominan menyebabkan kita hilang tanggungjawab ataupun sepatutnya sebagai seorang suami kan. Credibility. So jadi maknanya ibu bagi abang nasihat saya dan bagi kita semua kan, jangan malas untuk membuat keputusan dalam rumah tangga. Kan? Jadi walaupun isteri dominan, sebenarnya hati seorang isteri, dia suka suami itu lead sebenarnya. Suami itu memimpin rumah tangga. Jadi mulakan daripada kecil-kecil dulu. Contohnya katakan, abang nak minum air apa contohnya kan. Maksudnya jangan kita apa-apalah. Jangan biasakan jawab macam tu. Saya nak minum air teh. Kan? Abang nak pakai baju apa hari ni? Ambilkan saya baju warna kuning tu contohnya kan. Ambilkan saya baju warna hitam tu contohnya kan. Jadi maknanya jangan malas buat keputusan rumah tangga. Jadi masalahnya isteri dominan. Kita kurang dominan. Dan kita kita pula malas untuk membuat keputusan dalam rumah tangga. Jadi bila begitu, isteri dah terbiasa untuk buat keputusan dalam rumah tangga, mula daripada benda kecil-kecil nanti dia akan sambung sampai benda besar lagi. Jadi maksudnya begitu keadaan mana kita jangan malas untuk buat keputusan dalam rumah tangga, terutamanya bagi para suami mulai kecil-kecil. Dan kita tak boleh nak tiba-tiba hari ni tu nak memerintah ataupun nak buat arahan pada benda tu besar terus kan. Kucing tak betul jadi singa. Dia kena pelan-pelan kan. Tapi jangan malas buat keputusan dalam rumah tangga. Wallahu alam. Walaupun keputusan tu tak diterima Ustaz kan, belajarlah buat keputusan, insya-Allah. Dominan tu apa? Sahabat kita tanya. Dominan tu menguasai lah. Menguasai lebih menguasai lah, lebih kontrol daripada suami, lebih suka bagi direction daripada menerima direction, menerima arahan. Insya-Allah. Seterusnya soalan daripada sahabat kita ni Ustaz kata, jika kita tinggal serumah dengan mertua, hubungan ibu dan bapa mertua kurang harmoni, sering bertengkar menyebabkan menantu rasa kurang selesa, apa perlu dilakukan Ustaz? Okey, kita tak boleh ubah manusia, kita boleh ubah diri kita kan. Kita duduk dengan mak mertua dan pak mertua bergaduh je, kita tak selesa, ya. Tapi kita adapt lah benda tu. Dan memang kita duduk dengan mak mertua, kita tak selesa, kita adapt lah benda yang tak selesa dengan diri kita. Hari ni contohnya, kita pergi Mekah contohnya kan. Kita pergi Mekah ketika time bulan 6 contohnya, ni kan bulan 4, 5, 6 kan. Ketika itu tengah panas sangat kat sana. Jadi kalau kita kata, panas lah, tak bagus, saya tak selesa lah, dia tidak merubah apa-apa. Tak boleh tiba-tiba sejuk tak tiba-tiba jadi sejuk pun. Kita kena belajar nak adapt benda itu dan belajar untuk macam mana nak sesuaikan diri. Mungkin kalau panas, janganlah pergi tawaf pada pukul 12 tengah hari.
Kita pilih, maksudnya kita adapt benda tu, belajar pelan-pelan untuk adapt. Sebab kita tak boleh ubah manusia, kita boleh ubah diri kita sendiri. Sambil-sambil doakan pada mak ayah tu. Kadang-kadang dia bergaduh, kita tak tahu sebab apa. Ada orang yang bergaduh sebenarnya kita rasa macam negatif, tapi tak. Ada orang yang bergaduh, dia suka. Itu cara dia berkomunikasi. Selesaikan masalah. Jadi kalau dia komunikasi dia bergaduh. Ada orang macam tu. Kan maknanya dia kalau diam-diam kan nak cakap baik-baik dia tak pandai. Jadi dia akan petikai dulu. Abang ni asal senyap je hari ni. Abang ni ada apa-apa ke? Awak apa hal pula? Itu cara dia berkomunikasi. Ada orang jenis macam ni. Orang ni kan macam-macam. Jadi kita pula apa ni bergaduh ni, tak harmoni, tak bahagia. Dia bahagia dengan cara dia. Dia bahagia. Yang penting dia bahagia. Dia bahagia dengan cara dia. Kan? Kau takkanlah masih kekal lagi. Ada jenis orang macam tu. Nanti berbagai-bagai jenis macam orang tu ikuti personal design. Kita jumpa macam-macam jenis orang, insya-Allah. 1001 macam perangai orang kita akan jumpa, insya-Allah. Dan lagi soalan daripada Erin DZ kata, ni soalan ni memang famous Ustaz. Kata macam mana nak redha dan sabar dalam situasi konflik rumah tangga sebab kadang-kadang perbincangan tak bawa penyelesaian, Ustaz. Okey. Jadi kadang-kadang kita ni apabila dalam keadaan yang hati tengah panas, kan? Kita punya minda tengah panas. Jadi kita tak melihat apa yang dia cakap. Kita melihat siapa yang bercakap. Kita kata, alah abang ni, kita dah hilang respect pada suami kita. Ataupun kita dah kurang sayang pada isteri kita. Jadi kita tengok siapa yang bercakap, bukan apa yang bercakap. Macam ini saya nasihatkan untuk kita pergilah kaunseling. Pergi jabat agama, kan? Ataupun pergilah tanya ataupun berbual-bual dengan orang yang lebih lagi memahami pasal rumah tangga, kan? Maknanya minta nasihat pada dia. Kan? Kata pepatah Melayu, orang yang selalu meniupkan habuk di mata orang, ketika mata dia dimasuk habuk, dia pun tak mampu nak tiup habuk di mata dia sendiri. Orang lain kena tiupkan untuk bagi pihak dia. Kita tak mampu untuk tiupkan habuk maknanya di mata kita sendiri. Sebenarnya kita pergi kaunseling, pergi nasihat. Pejabat agama tu membantu kita, kan? Dia bukan asing bagi kita, dia adalah nak membantu kita dari unit rumah tangga. Kan, sebab dalam Islam kita ada keluarga adalah gedung kepada pahala. Banyak orang nak membantu macam mana rumah tangga ni nak jadikan harmoni, kan? So pergi jabat agama, pergi kaunseling, atau pergi jumpa siapa-siapa imam ke, orang-orang yang kita hormati, guru dan sebagainya untuk kita ni, kan? Wallahualam. InsyaAllah. Sampai ke hujung dah Ustaz kita. Mungkin kesimpulan sebelum kita nak sama-sama aminkan doa, Ustaz. Okey. Jadi kesimpulannya, ibu ayah saya sekalian, kan, permasalahan bagi orang yang fokus kerja pada hari ini, kan, sampai terlupa hak pasangan dia, terlupa hak anak dia, terlupa hak diri dia kadang-kadang. Maka perbahasan mengenai Allah Al-Bari menyelesaikan macam mana cara untuk kita neutralkan ataupun tone downkan ataupun kita imbangkan ataupun kita fahamkan benda itu. Ada 5 pembincangan Allah Al-Bari itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan, Allah boleh mentiadakan. Allah mengadakan kita dan memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, Allah terangkan kepada kita, adakan syariat kepada kita, terangkan macam mana cara kita nak buat amalan. Kerana Allah terangkan cara macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mentiadakan kita pada hari kiamat. Kiamat tu ada 2, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil ketika mati, semua orang akan melalui. Kiamat besar apabila dunia ni pula akan mati, alam ini pula akan mati, kita juga akan lalui. Yang keempatnya, Allah mengadakan kembali, kan, dengan keadaan semua manusia dikumpulkan bermula padang mahsyar. Kemudian ada timbangan amalan, kemudian ada titian siratal mustaqim, ada neraka dan syurga. Dan yang kelimanya, Allah mengadakan penilaian amalan supaya Allah betul-betul mengadili. Kan, maknanya keadaan-keadaan kita sampai Allah sebut dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu biji zarah pun kebaikan tidak akan ditinggalkan. Dia akan dikira. Sebiji kejahatan pun satu besar zarah akan dikira kalau tidak ditaubatkan. Kan? So, jadi memahami benda ni kita faham, aku fokus kerja, bagus. Macam saya sebut, jangan kurangkan fokus kerja kita. Kan? Sebab benda tu bagus. Sebab Allah nak suruh memang kita tu bekerja, beramal. Fakulik malu. Buat sesuatu, buat sesuatu. Fakulik malu, buatlah sesuatu. Maka fokus kerja bagus. Tapi kalau kita kurang pada keluarga dan sebagainya, minta Allah rezekikan kita, besarkan hati kita. Daripada fokus kerja 100%, hati kita biar besar jadi 200%. 100% lagi untuk keluarga. 1% lagi untuk keluarga. Masya-Allah. Bukan kita kurangkan kerja. Kerja bagus, alhamdulillah. Orang yang beriman adalah orang Islam, orang yang suruh bekerja, bergerak, bagus. Tapi Allah rezekikan keberkatan masa, supaya masa tu ada. Kan? Masa ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala.
Maknanya masa tu ada. Allah banyak bersumpah mengenai masa. Wal asri masa, wal duha masa, wal laili masa, wal fajri bahagian masa. Kan? Jadi maknanya dia adalah ada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi keberkatan masa, Allah boleh bagi banyakkan. Time-time tak ada, ada juga masa. Dan benda yang sikit itu memenuhi hati isteri, memenuhi hati suami, kan? Dia ada quality time dia. Ada masa yang berkualiti walaupun sikit, tapi Allah yang memenuhkan hati itu. Taklah kita rasa macam kita ni renggang dan keluarga kena fokus kerja semata-mata. Tapi kita fokus kerja dan juga kita besarkan lagi minta zikirkan Allah Al-Bari. Allah Al-Bari supaya Allah bagi kita rezekikan untuk kita ada rezeki masa juga untuk keluarga kita, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Hujungnya Ustaz, doa Ustaz. Kita akhir dengan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami, ya Allah. Dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada seluruh saudara-saudara kami di Palestin, ya Allah. Kurniakan keselamatan seluruh saudara-saudara kami di mana-mana tempat dan mana-mana masa, ya Allah. Berikan kekuatan hati kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Berikan bantuan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Orang yang punya hak ke atas kami, ya Allah. Dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Allahumma arham walidina kama rahimana saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah ibu dan ayah kami seperti mana mereka mengasihani kami ketika kami kecil, ya Allah. Allahumma as'id walidina kama as'adana kabira. Ya Allah, bahagiakanlah ibu dan ayah kami seperti mana mereka bahagia melihat kami ketika kami telah dewasa, ya Allah. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ampunkan kami dan ibu dan ayah kami seperti mana mereka menjaga kami seketika kami kecil, ya Allah. Warzuqna wa walidina minal ladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rezekikan kami dan kedua ibu ayah kami, ya Allah, orang yang tidak gentar dan takut pada urusan dunia ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa yang dibacakan dan juga ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat pendengar. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.